Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bidang akidah yang bertajuk beriman kepada kitab. Mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi ajaran Islam. Kedua, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Dan ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Murid-murid, Al-Quran adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita patuhi. Sebagai orang Islam, kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Mari kita dengar dalil nakli kewajipan beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dari surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh. Apakah maksud kitab Allah Subhanahu Wa Taala? Kitab Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah nama kitab-kitab yang wajib kita ketahui? Nama-nama kitab yang wajib kita ketahui ialah: pertama, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kedua, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kitab, terdapat juga suhuf atau lembaran yang mengandungi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, seperti suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam.
Apakah kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala? Kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala ialah: pertama, iman semakin bertambah. Kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Ketiga, hidup menjadi tenang dan teratur. Keempat, masyarakat sejahtera. Dan yang kelima, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berikrar. Saya beriman kepada kitab Allah dan membuktikan keimanan saya melalui tindakan. Pertama, menunaikan solat 5 waktu. Kedua, menjadi seorang yang amanah. Ketiga, tidak berbohong. Keempat, menutup aurat dengan sempurna. Kelima, bersungguh-sungguh belajar Al-Quran dan berusaha memahaminya. Keenam, memelihara kesucian Al-Quran. Ketujuh, tekun menuntut ilmu. Dan yang ke-8, mengamalkan akhlak mulia. Sekarang, cuba anak-anak menjawab soalan uji minda. Soalan 1. Apakah maksud kitab Allah? Soalan 2. Senaraikan nama-nama kitab Allah yang wajib diketahui. Soalan 3. Nyatakan dalil nakli kewajipan beriman kepada kitab Allah. Dan soalan yang keempat, mengapakah kita wajib beriman kepada kitab Allah? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.